أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada malam ini dapat kita menyambung lagi kuliah ataupun santai maghrib pada musim kawalan Covid ni. Ya Allah Ta'ala masih lagi memberi kesempatan, masih lagi memberi kesihatan bagi diri kita. Dengan apa yang kita buat ni, insya-Allah dah akan dikira, dah akan dicatatnya oleh para malaikat kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Dah dua orang malaikat raqib atid, dia mencatat kebajikan yang kita buat. Dengan kita dah hadir, kalau kita kata kalau di masjid, kuliah masjid ke kuliah sekolah ke, dia panggil hadir. Tak, kalau kita lah ni dia tak panggil hadir lah. Tak, kita panggil menonton, menyertai. Tak, menyertai kitanya dengan kita masuk dalam channel ataupun masuk dalam siaran kebincang bab ilmu ni. Tak, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mudahkan kita jalan ke syurga. Sebab tu Nabi SAW menyebut, tak, seseorang kharaja min baitihi, keluar daripada rumah dia. Tak, dia telubul ilma, untuk menuntut ilmu. Tu kalau keluar. Tak, kita lah ni tak boleh nak keluar, kita duduk ya, tengok ya. Tak, menghayati, dengar berapa. Tak, menuntut ilmu, dia bertari li wajhillah. Dia menuntut ilmu tu kerana naknya keredaan Allah Ta'ala. Dia tubik tu kerana dia nak cari keredaan Allah. Sahalallah, maka Allah Ta'ala akan mudah dianya tariqu ilal jannah, jalan ke syurga. Salah satu kita nak cari jalan mudah pergi ke syurga ni, iaitu dengan kita pergi hadir ataupun kita menyertai akan majlis ilmu. Sebab ada disebut dalam satu hadis Nabi SAW, sehingga kan apabila sampai di akhirat, seseorang tu dia lalu ya. Dia lalu dalam majlis ilmu, kemudian dia dengar duk kecek bab ilmu, bab Quran dan hadisnya. Dia bukan niat pun, tapi dia lalu tu dia berhenti betul, dia pergi. Maka tu pun di akhirat Allah Ta'ala akan kira lagi. Tak, sementara kalau kita lah ni, kita kata khusus kita nya hadir ataupun khusus kita nak dengar nah. Tak, mudah-mudahannya kerja buat kita ni akan dikira lah. Sebab tu Nabi SAW menyebut ad-dawawinus salasah. Ad-dawawinus salasah. Buku catatan kita ni dia ada 3. Malaikat duk catat lah ni 3 dia ada. Dah ada 3 kolom, ada 3 petok. Kalau bahasa petok kak. Dah, yang mananya ad-dawanu yaghfir huwa dawanu la yaghfir wa dawanu la yatruk. Dia ada 3 catatan ni. Yang pertamanya kata Nabi SAW menyebut, iaitu catatan yang dicatat oleh malaikat ni, catatan yang diampun dosa kita. Ada kolom ni ataupun petok catatan ni, barat kalau kita buat dalam kertas A4 kak, kertas kajian kak, kita buat 3 kolom, 3 garis. Yang pertama, yaghfir la yatruk.
Yang pertama, setiap yang kita buat ni, dosa kita, amalan kita ni akan diampun. Dia dosa ni, mana kita buat ni, amalan kita ni Allah Ta'ala ampun dah. Ampun tu dia pun masuk situ. Contoh. Yang kedua, ada wan la yakfir. Ada pula satu petak lagi, Tuhan tak ampun dosa kita. Kalau kita buat dosa ni, memang pun masuk dalam petak tu, memang Tuhan tak akan ampun dosa tu. Sampai ke akhirat, mana dia ni, Tuhan tidak akan ampun dosa. Yang tiga, dia panggil la yatruk. Catatan kita yang, kalau bahasa jabat dia panggil KIV dulu. Hold dulu. Tak dulu. Tak ada bicara lagi. Tengok setara mana. Tu dia panggil tiga. Fadawanul ladzi yaghfir. Adapun satu catatan kita hok melekat tulis ni yang diampun oleh Allah, dia kata ad-dawanu aizunubul ibad bainahum wa bainallahu ta'ala. Dosa ni dosa kita dengan Tuhan. Dosa kita ni dosa kita dengan Tuhan. Contohnya kita tak semaya, wa'iyyazubillah. Contohnya ada orang ni tak semaya. Dia tak semaya, dia tak puasa, dia tak keluar zakat, dia tak haji. Ada benda-benda ni, minum arak kau, zina kau, tu dia panggil dosa dengan Tuhan ni. Jadi dosa ni kalau betul-betul dia bertobat betul-betul lah sampai satu masa di akhirat, Allah Ta'ala akan ampun dosa ni. Walaupun dicelup dalam neraka dulu, walaupun duduk dalam neraka, orang tak semaya, duduk dalam neraka lama, tak? Labisina fiha ahqaba, duduk dalam neraka beberapa lama pun, satu masa, tak? Sebab dia dosa dengan Tuhan ni, Tuhan akan angkat dia. Ataupun Tuhan akan ampun gitu ya. Atau rahmat Allah Ta'ala. Yang kedua dia kata, ad-dawanu la yaghfir. Adapun yang kedua ni, catatan hak malaikat tulis ni, Tuhan tak ampun dosa. Tuhan ni tak ampun. Buat dosa ni, Tuhan tidak akan ampun. Iaitu gapo? Fal syirku billah. Iaitu dosa orang yang buat syirik kepada Allah. Dia sembah Tuhan, tapi dia pergi sembah muka lain. Dia percaya ke Tuhan. Dia minta dengan Tuhan, tapi dengan orang lain pun dia berharap juga. Hati dia duk harap kata lah ni. Beringat kita lah ni takut pergi ke akidah, takut mensyirikkan Allah Ta'ala. Kita kata, aku ni kalau tak kerja buat tak boleh makan. Contoh, kerja buat kita, kau siapa hak boleh makan sebenar? Kita kena tak molek betul. Tak. Cuma sebab yang kita buat, cuma Allah Ta'ala tu yang hakikatnya Tuhan beri makan belah. Kau kita ingat molek ni dari segi akidah. Kalau dari bab akidah ni, maka kalulah orang ni buat dosa sabit dengan akidah, sabit dengan syirik kepada Allah Ta'ala, sampai di akhirat pun Allah Ta'ala tidak akan ampun dosa dia. Yang tiga dipanggil kalau yang tiga itu, iaitu gapo? Ad-dewan, catatan allazi la yatruk. Mana hak ni Tuhan tak ampun lagi. Tak, mereka apabila seseorang ni ampun. Contohnya kata dosa yang sabit dengan sama manusia. Sabit dengan sama hamba bersama hamba. Tak, kita sabit kita menzalimi orang. Kita mengupak kat orang, kita kata kat orang, kita fitnah kat orang. Benda ni tak, kita berhutang hak orang lah berapa. Hak ni selama mana kalau Tuhan dia tak maaf, maka kita akan berdosa. Di akhirat pun dia akan kira bab ni. Ni yang paling besar dalam bab catatan kita. Maka kita kena tengok, lah ni aku buat dosa. Dosa ni Tuhan ampun tak? Dosa ni Tuhan tak ampun. Dosa ni buat dosa dengan orang. Kalau tak lepas dengan orang, tak minta maaf dengan orang, maka dosa kita tidak akan lepas. Tu dalam bab tu. Beringatlah kita untuk peringatan diri kita lah. Okey, terima kasih. Yang manalah kita malam-malam ni boleh kita bersambung lagi dalam bab cerita kita lah. Cerita kita malangnya kita sambungnya tetap apabila dibangkitkan kita daripada kubur. Kita sebut mati, apabila mati duduk dalam kubur, kemudian duduk dalam nikmat ko ataupun dalam azab ko, raudhatun min riyadatil jannah au hufrin min hafarin niran. Nabi sebut al-qabru, adapun kubur ni salah satu tamir daripada tamir syurga ataupun salah satu lubang daripada lubang neraka. Jadi apabila sampai satu masa yang kita sebut wa nufikha fis-sur, apabila ditiupkan sangkakala yang kedua. Maknanya apabila tiupnya sangkakala yang kedua, semua manusia ni akan dibangkit semula. Maka semua manusia dan jin ni akan dibangkit di atas kubur masing-masing.
Kita ni, dah Allah Ta'ala akan bakit semula di dalam kubur kita. Kubur kita duduk mana situ dia bakit. Mun duduk Kuala Lumpur, mun duduk Terang, mun duduk Kota Baru, duduk Dendai, duduk Kok Lanah, duduk Maceh, duduk Tanah Merah, duduk Lek Siai, kalau duduk Golok, Kawan, kau mana, dia bakit situ. Kalau mati Mekah, bakit Mekah. Kalau mati Madinah, bakit Madinah. Mati Amerika, bakit Amerika. Semua bakit begitu. Maka sebab itulah apabila lah Allah Ta'ala kata yauma apabila lah dibaca dia kata wa yauma yanfukhu fir yauma kisur fatatuna afwaja. Apabila ditiupkan sangkakala pada hari itu, maka fatatuna afwaja, mereka ni orang-orang yang bangkit daripada kubur ni akan dibangkit dengan bakal datangnya mereka kepada mahsyar berpuak-puak. Berkelompok-kelompok, berkumpulan-kumpulan, ada 100, ada 200 orang berjujur ramai-ramai. Maka apabila lah Sayyidina Muaz bin Jabal, ni dia pun tanya Nabi. Apabila turunnya ayat ni dia pun tanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan wa nufiqa fisur fayatuna afwaja? Apakah yang dimaksudnya Tuhan kata apabila ditiupnya sangkakala tu, maka mereka ni akan datang dengan berpuak-puak. Masa tu Nabi SAW duduk dalam Masjid Nabawi, duduk dalam masjid dia. Maka Nabi SAW menangis. Menangis Nabi. Siapa kau dia kata, wahai Muaz, soalan yang mu tanya ni soalan yang berat ni. Soalan ni Masya Allah, soalan ni ya Allah, kalau ada soalan azim, syai'un azim, benda yang sangat dahsyat ni. Mari kita sebut lagu mana seorang ni akan dibangkit dengan cara umumnya 3 cara. Yang pertama, caranya manusia ni berjalan kaki. Bangkit dalam kubur pakai jalan sepuak. Yang kedua, bangkit puak yang kedua ni dia ada bangkitnya daripada orang ni yang jenis ada rupa jalan dengan belakang ada, jalan dengan punggung ada, jalan dengan kepala ada. Sepuak. Yang tiga Nabi kata, mereka ini bangkit daripada kubur ni dengan berkenderaan. Ada kenderaan dia. Ada kalau kita lah ni ada motor kereta basikal. Setengah orang tu kereta mahal, kereta murah, setengah orang basikal. Tu cara bangkit. Jadi apabila Sayyidina Muaz bin Jabal ni kata, ya Rasulullah, apakah maksud dia apabila mereka ditiupkan sangkakala, maka dibangkitnya Allah Ta'ala dan ginya pada mahsyar itu, gi kepada kami itu dengan berpuak-puak. Nabi pun menangis. Dia berkata, ya Muaz, yang mana umat aku ni akan dibangkitnya daripada kubur ni, mereka ni keluar daripada kubur. Kita sebut malam, apabila dah turunnya hujan yang berupanya seperti mana air manis, seperti mana kepala sate ni, rendah turun, maka hidup balik. Dah tumbuh baliknya tulang-belulang kita tumbuh jadi serupa kita lah ni. Kemudian dimasukkan ruh, masuk ruh, tengok masuk hok mana duduk terang pun mau ruh mari terang. Hok mati Kuala Lumpur pergi Kuala Lumpur, hok duduk apa di Wang duduk Golok, duduk Indonesia, mana turun belakang belum masuk belakang. Sehingga kan apabila gitu dia tumbuh. Dak dibangkitkan dia tu, maka Nabi kata adanya kalengnya umat aku ni akan dibangkitnya dengan rupanya. Dak yang pertama ada rupa kera. Rupa kera, kalau lah ni perangai kera. Dulu ada dah Allah Ta'ala rupa dengan rupa kera. Apa? Kira tak? Ada panggil ashab as-sab. Golongan orang-orang Yahudi. Semasanya Allah Ta'ala larangnya mereka ini supaya jangan kerja pada hari Sabtu. Maka dia pun buat elah. Dia hari Sabtu memang dia tak kerja. Hari Jumaat tu dia pergi gali buat pelorong lubuk. Ikan besar-besar pun masuk. Hari Sabtu tu tak lah. Masuk tu hari Ahad ni baru dia pergi kotik. Dia panggil elah dengan Tuhan. Maka sehinggakan Allah Ta'ala merupakan mereka sebagaimana kiratan khasi'in. Seperti mana kera-kera lah. Tu masa kita ni tak ada lah. Mereka perangai keranya. Tapi tak, apabila dibangkit Nabi kata adanya dengan rupa kera. Apa rupa kera? Sebabnya orang masa duduk atas dunia lah ni.
Dia tak ada kata duduk saja-saja jadi kera. Tak, tidak kata orang ni tak ada gapo-gapo yang tak ada buat gapo apa jadi kera ya Allah apa jadi kera ni. Ada. Dia jadi sabit dengan kera ni. Sabit muka jadi kera. Kau maruh, kau beruk, kau lutung, kau jenis seangkatan dia. Orang utai kau. Chimpanzee kau, gorila kau. Sumpahlah kau tu. Sebab dia kata masa hidup dia, masa dunia dulu ni. Masa dia duduk atas dunia dulu, banyak dia membuat fitnahnya di antara manusia. Ni beringat. Kita lah ni duduk dalam zaman fitnah. Zaman kita lah ni zaman fitnah. Yang pertama fitnah Allah Ta'ala uji kita bermacam-macam. Yang kedua kita sendiri tu takutnya buat fitnah kat orang. Dengan dalam bab politik, Masya Allah, fitnah. Kau ulama dia mau boleh fitnah. Kau pemimpin dia mau buat fitnah. Fitnah semata-mata. Buat edit gambar, buat caption, buat macam-macam tu. Dia kena ingat kau lepas saja. Kau tidak lepas saja tu. Tidak kata suka-suka dah, lepas saja aku buat suka-suka. Yang ni tak. Jangan. Sebab kita sebut dah tadi. Ada catatan. Kita buat ni, dah tengok malaikat tulis. Dia ni agak-agak dia buat yang nak delete dah. Dalam caption FB kita, ke IG, ke apa, dalam Twitter, kita kata Muslim dah ni. Dah, kalau kita kata, kita pun buat satu fitnah. Kita pun rapuh, kita pun minta maaf. Tak apa lah. Tapi selama mana kita buat fitnah, benda tu duk timur, orang pun ingat. Maka, dah, sehingga kan kita tak minta maaf ke apa, timur di... dah, timur di dalam kubur, bangkit lagi pada masa ni jadi kera tu. Kera dah banyak dia kera ni kalau kita perhati molek tengok tu hewan. Yang pertama. Yang keduanya, dah adanya yang mana dia kata dibangkitkan mereka ini dengan rupa babi. Babi tu babi utai kau, babi kapung kau, babi pera kau tak kira saya rupa babi kalau babi utai kau gelak sikit hitam, kalau babi kapung putih tapi rupa babi belaka. Kenzi ada rupa babi tu. Babi weh. Siapa ni? Adalah mereka ni orang yang sukanya makan benda-benda haram. Perangai dia timbul sebab jadi babi ni. Babi dia suka makan benda huduh. Babi-babi ni dia suka makan benda huduh. Kalau orang kecek babi kau tak boleh nak kecek mana lah. Ada apa? Babi nak royak kalau barang ni hok mapuh kau, hok bangkai kau. Dak, kalau siapa tak ada dia nak makan, dia makan, dia mutah, dia makan balik. Nak royak huduhnya babi. Dak, makan tu huduh. Jadi orang dia jadi rupa babi ni, dengan sebab dia masa duduk atas dunia dulu, dia makan huduh. Makan benda yang haram. Lagu mana? Dia ada dua. Yang pertama, itu haram. Contohnya makan bangkai. Makan bewok. Makan lembu tak semelih. Tak, bewak sama semelih Ustaz. Melih pun tak jadi, dia jadi bangkai juga sebab benda haram, benda yang tidak halal. Tak, ataupun buruk kambing tepuh kau kereta leku, kita pergi duk gelepar, berapa tak gelepar habis kita pun ada duk lepas saja, buat klik bakar. Haram. Tak. Maka benda haram yang kedua, cara jalan haram. Contohnya, motel ni dia tak ada haram. Tapi apabila kita gahit motel orang, dia jadi haram. Tak, apabila kita pergi tengok ke pagar orang ada pau rengeh. Pau rengeh je, maka ada orang berat. Tak, pau rengeh lah. Rasa nak makan pau, tengok itas tu tak ada. Ambil kayu lepung, boleh 2-3 butik. Klik tumbuk buat apa ni, buat sambal. Haram tu orang tu. Semua telah kalau duk makan harta orang, harta negara, harta makan rasuah, makan yang tidak berhak, makan harta anak yatim, makan harta mati, tu haram belaka tu. Dia akan jadi babi. Di atas dunia pun kalau kata babi, kita marah cakap dah menata babi ni marah dah. Di akhirat orang boleh tengok, babi weh nanti ni. Babi mari juga babi ke dalam apa ni kubur, mari babi tu. Duk pakai benda haram dak. Ada pula yang mana dia kata dibangkit dengan mereka ni buta bisu kok. Duk atas dunia comel tu yang tak ada duk bisu apa, boleh kecek molek, telinga pun tak ada duk tulis bekak apa, mata pun celek molek. Timur bro, timur. Dah timur dalam kubur ni, dah dalam gelap. Dah, kalau tak foto pun tak boleh menggagah dah kita ni.
Timur-timur tengok mata, telinga bekak, mulut tak boleh nak kata apa, nak kacak tak boleh, orang nak royak pun tak boleh. Tak. Berapa orang ni yang jenis orang yang jenis ujub, dia orang yang rasa kagum dengan amalan dia, dengan ilmu dia, dengan perbuatan dia, dengan kekayaan dia ujub. Kalau dia seorang ustaz, kalau dia seorang alim ulama, dia rasa hebat dengan amalan, dengan ilmu dia. Orang lain tak boleh nak setara aku, orang lain ngajar bukan sedak setara aku, dia ujub. Kalau dia orang ahli ibadat bangun semaya, dia seorang ujub ni, dia rasa kagum hebat dengan diri dia. Dia bangun semaya malam dia Allahu Akbar. Tak ada apa berlaku, aku seorang hak gaji bangun tahajud, orang lain malah hafal. Oh, nak lawan aku tak boleh. Tu dia panggil ujub. Jadi orang ni mati timbul di akhirat pada apa ni, timbul di kubur ni dia jadi pekak bisu. Duk gagal dalam tu. Begitu juga ada ditimbulkan Nabi kata yang keempat buta bengong. Sedekat dak tubuh pula dipegang oleh manusia. Dia ni dah buta lagi. Bengong ni peningnya. Bengong kelu. Tapi dalam tu manusia duk kerabat dia. Pelik kalau kita atas dunia ni ada ke kita hak celak duk pergi kerabat kau bisu. Tak, kita celak datang kau piping pergi atas belakang demo bawa jalan weh. Kawan dak jadi hak buta kata demo ni tarah gila dah ni. Berapa gila dah kawan tak nampak kawan demo nak tupai kawan guano. Ada di mana kubur ni nak tiba pergi pada masyar ni ada orang duk berkata kau hak bisu bengong ni. Hak buta bengong ni. Apa iaitu manusia ni Nabi kata orang yang melanggar akan hukum-hukum Allah. Dia tahu sangat hukum Allah. Dia tu hukum dak dulu duk kacak dalam bahu uduk ni hukum Tuhan tu bukan hukum manusia. Dak ikutlah siapa bawa pun tak kira lah. Dak kita kata orang pah kau, orang UMNO kau, orang gapo kau, asal bawa hukum Tuhan. Jangan engkar dengan hukum Tuhan ni. Jangan kita engkar dengan hukum Allah. Allah Taala siap belaka dah. Yang kebanyakan kita lah ni jadi engkar dengan hukum Allah tu, dia jadi pening habis tu. Ada gak yang mana manusia itu dibangkit dengan mengalirnya nanah darahnya daripada mulut. Yang kelima Nabi kata, umat aku ni tubik bangkit tu tubik nanah, tubik darah busuk bangang kat mulut kat hidung ni. Darah-darahnya ni adalah orang-orang ulama ni. Dia orang ulama, dia orang ustaz ni. Orang panggil ustaz dia. Oh, tak ayah panggil baba dia. Tapi dia tidaknya mengikut apa yang dia kata. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Tu sebut. Besarlah kemurkaan kebencian Allah Taala. Maqtan indallah di sisi Allah an taqulu ma la taf'alun. Mun kata tapi mun tak buat. Mun kata saja tapi mun tak buat. Tu tubik darah. Yang kena kata nabinya, iaitu adanya orang ni tubuh dia luka kudih habis. Luka yang parah, kudihnya, busuknya mereka ni. Nabi kata ini adalah orang-orang yang manalah yang menjadi saksi plesu. Dia panggil syahadatul zur. Orang jadi saksi dalam mahkamah kau dalam ikutlah. Dia boleh gejah nak jatuh kau orang ni, nak kena kau orang ni, dia pergi cari saksi-saksi plesu. Daripada polisnya, daripada pegawainya, dari semua tu. Ingat. Bangun sikit lagi. Mana demo? Kawin lawyer gitu ni. Lawyer tu kena beringat lah. Hakim-hakim kena beringat. Tak kira siapa Nabi sebut ni. Orang yang ada autoriti, orang yang adanya kerja buat dia ni sabit dengan benda. Hak salah, jadi tak salah. Hak tak salah, jadi salah. Buat apa? Dengan sebab saksi-saksi plesu ni. Dia panggil syahadatul zur. Yang ketiga, yang ketujuhnya ada juga manusia ni Nabi kata, kaki ni sakut atas kepala, lipat naik atas kepala. Kaki lipat di atas kepala jalan punggung. Lipat kita terang ambil kaki lipat atas kepala terang. Ambil otak tani buat jumpa yoga, duk main yoga tu. Jalan boleh 100 meter lagu mana. Kalau jalan itik pun orang gegak dah. Tak. Kengek lagu mana. Ni dak ambil kaki lipat duk atas kepala ni. Yang dak bau yang busuk pula tu, bau busuk bangang. Dah kaki atas kepala, jalan bau pula busuk yang lebih daripada bangkai mapuh. Mata mapuh pialan.
lebih pada bawa mapuh, lebih pada apa ni, lembu mapuh lagi busuk dia ni. Iaitu dia kata orang yang sukanya membuahkan nafsu syahwat dia. Orang ni masa di atas dunia dia ikut awal, dia nak zina, dia berzina. Dia nak judi, dia berjudi. Dia nak minum arak, dia minum arak. Dia rasa nak minum ketung, dia minum ketung. Dia rasa nak pergi mengitau orang, mengitau orang. Dia rasa nak pergi ramah pun orang, dia pergi ramah pun orang. Ikut dia. Gapo hak nafsu dia nak, dia ikut belakang. Orang panggil ittiba'us syahwat. Ni dia ni memang busuk, bau kaki lipat atas kepala tu. Jalan kelur, nyok, jalan ngagapo, jangan punggung esok. Allah, nak pergi mana? Nak pergi pada Masya ni. Nabi sebut lagi yang mana ada pula yang mereka ini berpakaiannya, pakaian dia ni dibuatkan dengan minyak. Apa saya kata minyak tata, minyak panah ni. Buat berasak ni. Tak tengok orang buat tar baru kan. Kokok lama dia pun ambil. Tan dia berasak panah tu. Dia bakar dengan minyak, bakar batu ke apa dia potah tu. Nabi kata buat tu, pakai tu. Sebab orang ni yang sukanya ngupak. Dia biasa duk ngupak ke orang. Kalau orang panggil biasa, kalau orang tina ke, Muslim ni panggil membawang. Ingat membawang kau mengkuah, kau menghalia, kau mengkari, kau ikut asal kau memung tu. Memung ni, yang pertama dia kata, seperti mananya saudara memakai akan daging saudaranya yang mati. Yakulu maitan fakarih tu ada kamu sukanya dia kata memakainya daging sesama saudaramu yang mati. Ni orang yang mananya duk bagi ngopak. Ingatlah kita, jangan tak usah duk cara membawang ke apalah. Dak membawang tu sembang, dak banyak bahasa. Ni kalau kita panggil ngopak, ada setengah panggil membawang, setengah dia panggil gosip, setengah dia panggil kecek. Dia kata kawan royak hak benar. Walaupun benar sekalipun ngopak ni, apa istilah dia? Ngopak ni kita sebut hak orang belakang dia. Maksudnya kalau sebut depan ni menghina. Kita royak belakang dia, kita duk kecek dua orang belakang kawan tu. Tak kira lah belakang betul ke, dia duk rumah dia, kita duk rumah kita. Kau duk mana, atas gerai mana, atas bah ke atas kereta ke mana. Kita kecek saudara kita ni, apabila dia dengar dia benci. Dia marah. Kita kata, royak betul dia tu memang Allah kedekut hapah lah kalau tanya-tanya orang buat makan kat dia dulu lagi bawa jabe, bawa supik nah dia. Hak dia wis ria aja. Bawa supik orang ada penuh buat kelik kanu. Nyogai kecik yang. Dia akan timbulnya jadinya orang ni dak pakai bajunya menyerta. Begitu juga adanya keadaan yang mana mereka ini berjalan seperti orang mabuk. Nabi kata jalan pun biasa tengok orang mabuk. Jalan kata bang gepoh. Jalan kok laki hundup dum gepoh. Kok depan duk mai huyuh haya gitu. Gi dung, gi kanan dung. Sebab tu kalau tengok orang mabuk, orang bawa kereta ke berapa, gi handah kereta orang tu apa? Dia tak betul jalan ni. Otak kepala otak dia bengong dah. Otak dah kaung bahaya. Boleh tepuh dia. Ni orang lagu ni dia kata, jalan pun huyuh haya mabuk ke kiri kanan ni, dah orang yang menegah dan menahannya daripada hak Allah. Orang nak buat hak Allah, dia bahagia menahan. Dia bahagia takwi. Ada gak kadang-kadang. Tak benda-benda kebajikan yang kita nak buat, ada orang ni tak kena dengan sebab takut projek dia kau takut menjadikan dia ni jalan por orang mabuk. Yang sebelum Nabi kata, orang ni yang mananya keluarnya gapo? Lidah daripada tekak daripada mulutnya. Ni orang yang suka mengadu domba ni. Lidah tu ni sapak perut ni. Orang wahi batu api orang. Yang sebelumnya yang mana mereka itu adalah orang yang masuknya apa ni yang benar haranya yang mananya ya orang ni dia kecek benda-benda yang ceramah hoyak orang tapi dia ni kecek bab-bab benda dalam masjid, benda-benda yang kait dengan dunia. Ada juga orang ni yang Nabi kata yang jalan tak ada kaki. Gigi jalan tak ada kaki. Apa?
orang yang menyakiti jirannya. Tu ada disebut, ada setengah hadis sebut 12, ada setengah hadis 10. Tu kita ambil 10. Tu keadaan ni ya kita kena tahu. Sebab apa kita kena tahu? Sebabnya takut-takutnya kita terjebak. Kita kena tahu hadis tu. Takut kita ni terjebak dengan hak timur-timurnya. Kita ni jalan tak ada kaki. Ni atas dunia. Dan yang terakhir Nabi kata, orang ni berjalannya mereka dengan keadaan bercahaya. Seperti mana bulan purnama. Ni orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh, orang-orang yang buat masa atas dunia ni, orang-orang yang buatnya ibadat kepada Allah Ta'ala. Okey. Apabila gitu, apabila Allah Ta'ala sebut, apabila ditiupnya sangka kalanya mereka, wa nufikha fis-sur. Dibangkitnya mereka. Saya sebut lagu mana? Wa nufikha fis-sur fa idza hum minal ajdas ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man basana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu dalam surah apa tu? Kita dah baca. Itu surah Yasin kan? Kita dah baca semua malam Jumaat. Baca dalam pusat bel ni 3 kali baca. Baca ni tepat seketah ni kita ingat benar. Tergapo dulu Tuhan duk kata tu. Kita faham kau kita duk baca tu. Kita faham kau kita kata Tuhan kata wa nufikha fis-sur. Apabila sangka kala ditiup. Ditiup oleh malaikat Israfil. Fa idza hum minal ajdas ila rabbihim yansilun. Tiba-tiba dia kata yang manalah mereka ini keluar dengan segeranya dari. Apabila bunyi tu bangun lalu dah. Dia kata aduh sakit pinggang lama duk menyenggang sini buat apanya dak. Bunyi tu kau bangun lalu. Ajdas ila rabbihim yang silun. Mereka ini pergi dengan keadaan yang cepat. Konyong dak cara dah siapa kira dia. Tak boleh dah. Dia kata, tunggu dulu, Mak. Relax dulu. Kita pergi sekali lah. Bila-bila buat. Tak buat lagi. Tak cara dah. Mumu aku dah kelong tu sebut. Maka lagu mana? Qalu ya wailana. Masa tu kemudian mereka ni berkata. Qalu. Orang ahli kubur ni kata. Ya wailana. Bercelaka dah lah. Celakanya kata kami ni. Memba'asana. Siapa yang duk gerak kami tidur ni? Apa kata duduk dalam kubur ni? Sebab masa tempoh tu sebab tidur. Mula ni dia kena sesa. Kemudian tiup sangka kala. Kemudian sangka kala kedua tu sebab kata kali tidur. Dia pun sanggup. Sapu kepala. Sapu janggut debu-debu tu. Siapa kau duk gerak kami masa duduk tempat tidur ni? Kau nak mimar qadina haza? Siapa duk gerak ni? Kita duk tidur, betul kan? Mama subuh. Bangun mama makan nasi sahur nak ni tu bangun. Alah gerak dah kita bangun. Baru nak sedap ngeku aku. Sebab tu bangun. Dia berkata, celaka dah lah. Siapa kau duk gerak aku duk tidur ni? Maka lagu mana saya kata? Ma wa'ada ar-Rahman haza. Ma wa'ada ar-Rahman, apa yang dijanjikan, apa yang dituduh kepada Ar-Rahman. Tuhan yang Maha Pemurah tu wasadaqal mursalun. Betul lah hok mana nabi-nabi duk royak dulu. Mana nabi duk sebut dalam Quran, nabi duk sebut dalam hadis, ulama duk baca, ustaz duk kata tu, semua betul dia kata. Ma wa'adar rahman wasadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wahidah. Dan adalah apabila di satu teriakan saja, tiupan sanilah. Fa idahum jami'un ladaina muhdaru, maka mereka ini akan dikumpulkan dengan kami dengan bawanya amalan-amalannya. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tuzawna illa ma kuntum ta'malun. Dia sebut mana? Maka hari ni lah la tuzlamu, Tuhan tidak menzalimi kita. Tuhan tak zalim kita. Nafsun syai'an seorang pun Tuhan tak zalim seorang apa. Tuhan akak tu hok siap belaka dah, mu ada belaka catat tab belaka. Wala tuzaw, dan tidak akan dibalasnya amalan-amalan kita. Mereka apa kita buat lah ni ya. Gapo kita duk buat lah ni, hak tulah Allah Taala akan balas wik kitanya. Maka lagu mana? Disebutkan apabila dibangkitkan daripada kubur, adanya gulungan-gulungan ni ada berkenderaan. Mula-mula sekali apabila lah
Dak malaikat dibangkit ke malaikat pak ni bangkit. Kemudian diperintah daripada Allah Taala supaya pergi kepada makam Nabi. Wahai Jibril, wahai Israfil, gilah kamunya kepada makam Rasulullah SAW. Maka gilah cari. Di dalam makam tu lah adanya satu cahaya seperti manusia daripada makam Nabi ni naik sampai ke langit. Maka gilah para ulama malaikat pak tadi. Malagi kata malaikat Mikail kata, Jibril, mu lagi panggil Nabi ni, panggil Rasulullah ni. Jibril kata malu aku nak panggil nak gerak malu pula kata, mu lah Mikail. Mikail pergi. Assalamualaikum Nabi salam. Dan wahai ruh yang baik di dalam tubuh yang baik, wisalam. Tak jawab. Tak jawab. Kemudian wisalam pula, tak jawab. Hundur klik. Maka dia kata mu lagi ya. Dak, wahai Israfil pergi. Israfil pergi pula. Wisalam kubur Nabi. Tak jawab juga. Sehingga kan siapa bawa dak? Sehingga ke mereka Israel pergi wisalam. Wisalam gapo gitu gini ya Rasulullah. Dak sesungguhnya ini adalah hari kebangkitan. Maka beka tanah tu. Dak maka bangunlah Nabi SAW dengan keadaan bangunnya Nabi sebut aku menyapuhnya debu-debu di atas kepala, sapuhnya debu-debu di janggut. Ulama kata debu-debu ni bukan debu kubur ni. Debu ni adalah tempat-tempat kita bersujud. Tempat-tempat kita dalam mihrab, tempat kita duduk bersujud, dia berdebu. Debu-debu ni dia akan lekat sampai ke akhirat kita. Maka Nabi pun bangun, tengok Jibril, tengok dia kata, hari gapo ni ya Jibril? Hari gapo ni ya Jibril? Tanya malaikat Jibril. Mereka kata, ni kiamat dah ya Rasulullah, yaumul qiyamah, yaumul fas. Ni hari pada mahsyar dah. Dak hari kiamat dah kita ni ya Rasulullah. Hari yang Allah Ta'ala akan kiranya, akan timbangnya amalan-amalan manusia ni ya Rasulullah. Maka Nabi SAW kata, ya Jibril, Acik merayak agak gapo ni? Berita-berita ni. Maka Jibril berayak lah. Yang mananya Tuhan Allah Ta'ala bersedia dah. Dengan apa ni, syurga-syurganya, sediakan dengan nikmat-nikmatnya. Maka Nabi berkata, umat aku lah, aku mana umat aku? Nabi ni duduk teringat lagi ke umat dia. Kalau kita kat dok dah, kat emong lah. Dulu atas dunia, bahasa gay lah. Dok Nabi bangun, ya Jibril, umat aku lah, aku mana umat aku? Jibril kata, umat engkau ya Rasulullah adalah umat yang Allah Ta'ala akan kira mula-mula sekali. Umatmu, umat yang akan dimasukkan dalam syurganya mula-mula. Maka apa gitulah. Maka berjalan lah. Disebutkan bahasanya dalam jalan ni, yang mana diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Nabi sebut. Apabila mukmin ni dibangkitkan daripada kubur, dibangkitkan pada kubur untuk pergi ke mahsyar, maka dia kata Nabi Allah Ta'ala berayat, wahai malaikat aku, sediakan kenderaan kepada hamba aku yang mukmin. Mung cari sediakan kenderaan pada mereka. Apa? Sebabnya mereka ini semasa mana lagi mereka ini sentiasanya berkenderaan. Lama kata kerana kenderaan kita ni daripada kubur kita kepada mahsyar ni adalah binatang-binatang kita korban lah ni. Kalau kita lah ni umur 60 tak ada segi rabuk lah weh. Umur apa dah? 60 tak ada zakwe, tak ada duit. Umur 40 dah, duit belana tapi tai orang gerbang, awak tak lalu, kamu tak boleh makan daging darah tinggi kamu ni. Malas nak gerbang. Beli-beli ayam, buat nasi agar lah. Hari raya. Rugi. Sebabnya kenderaan ni binatang-binatang ulama kata yang kita korban ni, Allah Ta'ala akan bangkit, akan meletakkan kitanya, jadinya kenderaan kita. Maka lagu tu lah nak kata Allah Ta'ala sebut kepada mereka, wahai malaikat aku, yang mana hamba aku ini
Dulu dia berkenderaan di telah rusuk. Dak Nabi Adam tu telah rusuk tok dia. Kita dulu mana asal kita? Kita ni asalnya apabila Nabi Adam alaihissalatu wassalam semasa duduk dalam syurga, diangkat masuk syurga. Masa tu dia sorang ya. Kelipah duk tengok, puahnya aku. Tengok burung berkembar, tengok burung pasangnya, dia kata, kalau ada gugu dalam syurga ni boleh buat buah juga, boleh juga. Jadi apabila masa tidur sebut dalam Qasul Anbiya, apabila tidurnya Nabi Adam, Allah Ta'ala pun perintahkan, wahai malaikat, ambillah tulang rusuk min dalil aisal a'la, ambil tulang rusuk sebelah atas, sebelah kiri. Diambilkan tulang rusuk, itulah diciptanya Siti Hawa. Ambil Siti Hawa buat dah. Sedar-sedar tengok ada dah cokoh seorang tino. Allah, comelnya. Sebab Nabi Siti Hawa ni, seluruh kecantikan orang perempuan, orang tino di atas dunia ni, semua duduk di Siti Hawa belakang. Mu orang Arab, kau mu orang Melayu, kau orang Tokseh, kau orang putih, kau orang negero, kau orang asli, kau apa kau. Duduk di mana? Duduk di comelnya Siti Hawa tu belakang. Tadi Nabi Adam pun bangun tengok, Allah ada wegu nak pergi pegang. Kata malaikat, jangan. Mu tak boleh nak pegang lagi dia mu tak menikah lagi. Tak menikah lagi tu. Kena menikah dulu. Maka dikahwinkan. Kata Allah Ta'ala tu mula-mulanya situ lagi hasal. Kemudian mereka ini menjadinya kenderaan perut-perut ibu mereka selama 9 bulan 10 hari. Turun duduk dalam perut mak kita 9 bulan tu, duduk kenong kita, kenong kat kita, tak lepas dah tu. Sakit pinggang, kau sakit pinggang, muntah lagi, sakit lagi, pening lagi. Kau duduk dalam perut, dia kata. Berikan kenderaan dia ni. Bak kita ni asal duduk di atas kenderaan, dia kata. Kemudian mereka ini keluarlah pula. Tu apabila beranak, duduk pula atas kenong mak dia pula. Duduk susu, duduk atas, di atas apa ni. Dia dukung mak dia. Menyusu sampai 2 tahun. Nabi kata, dah lagu mana apabila mereka ni besar sikit, duduk atas belakang pok dia pula dah. Naik galahnya, naik atas tekoknya. Orang Arab dia minat duduk atas tekok. Kita ni galah lah. Galah dah. Begitu juga apabila mereka besar. Dan apabila mereka ni besar, mereka ni cari kenderaan keretanya. Kalau kita lah ni, motornya, kudanya, utanya. Dan apabila mereka mati sekalipun, mereka masih berkenderaan, dia kata. Yang mana mereka naik kenderaannya di atas bahu-bahu temai-temai mereka, tuan kata. Maka hari ni, berilah kenderaannya kepada mereka, supaya mereka boleh naik sampai kepada masyarakat. Jadi orang-orang penuhnya mereka ini berkorban masa atas dunia dulu. Tak? Mari kenderaan dia. Amo segi dulu. Segi cakap segi lah. Kecil sikit kali. Amo saya kelemu sama tiap tahun. Kau besar, kau derah, kau sedap. Ada orang jenis Ferrari, jenis orang kancil, jenis orang motor kau dekat. Apa saya kena aja. Kau naik kereta menjadi, kereta BI, kereta Lamborghini ke apa, kau sedap lagi kereta kau mahal. Apa ya? Tu naik siapa daripada masyarakat. Ada orang ni kau keluar jalan kaki, kenyek. Tanpa pakai selipar, telanya boga keluar lagu mana kita berjalan kaki. Tak pakai selipar. Pergi pak kerja kau tak usah pakai selipar. Alah, tak mana pakai skelu, rasa pecah habis kaki kita. Begitu juga apabila dibangkit disebut kata bahasanya, bangun orang ni dengan keadaan lapar, dahaga. Tapi Allah Ta'ala kata, wahai malaikat aku, bawalah makanan, minumannya, berikan kepada hamba aku, semasa mereka di dunia dulu, mereka ini berpuasanya bulan Ramadan. Kita ni ada gaya tu. Tak lama dah kita pun nak puasa. Kalau tak kati berhabis lah. Ada kan orang perempuan mana mari periuk gapo tu kati boleh. Ada kata dia mati kak no lakoh tahu nak bayar fidyah lah gapo pula. Tu bagi orang perempuan kita, orang sakit, orang musafir hok buka tu kati nak puasa lah kita ni. Orang hok puasa ni dak yang bangun daripada kubur, Allah Taala royak kepada malaikat, "Memberilah makan ni." Nak cem mana? Nak kata demo orang puasa, demo orang tak puasa ni cem mana? Cek di bawah mulut dia. Busuk rasa? Bukan. Dah kata lagu mana? Famul sa'im.
atyabu dak indallah min rihil misk. Bau mulut orang puasa ni, orang yang puasa, tak kira puasa sunat, puasa agak, bau mulut dia di sisi Allah lebih harum daripada kasturi lagi. Lebih bau sedap pada kasturi lagi. Kasturi asli lah. Dia kata bukan kasturi 10 hiasa tu. Tu tak ada apa. Dia kata. Maka bau tu kok. Mereka kata, oh ni orang puasa ni minum air. Makan dulu. Baru sedap jalan sikit. Ni enggak bangun, enggak lapar lagi. Tapi bangun pagi. Ke mana? Nasi pun tak ada, air pun tak ada. Bangun nak pergi kerja ke apa. Selok ngangor kita. Makan dulu. Kerok lagi. Dah. Tu mana dalam kenderaan, ada jenis kenderaan derah, ada selu, ada hok jalan kaki, ada hok jalan dengan pala, ada hok rupa, macam-macam kita sebut tadi. Sehingga kan apabila lah kita ni sapalah di pada masyar. Dak kita ni akan sapa di pada masyar ni. Jalan wallah alam lama mana ni. Saya tak ada royak lama mana, kena ambil tempoh 2 jam ke sehari 2 hari tak tahu lama mana. Sebabnya perjalanan daripada kubur kepada masyar tu adalah perjalanan yang sangat penat. Dengan keadaan bangunnya daripada kubur, kemudian jalan. Lepas tu, ada papai saibok ke? Ada tanda ke? Ruk tu mahsyar, ada ke sini selekus, naik bukit ada ke? Ada. Gigit tu. Supaya kita sebut lagu mana, dibakit seperti mana, penyu tak? Penyu, anak penyu ni. Poh, tu ambil dia hadap ke mana? Hadap ke atas. Atas patah, hok ni pokok patah, hok ni patah, hok ni golek macam-macam. Orang daripada kubur, poh, bangun juga dia hadap ke masyar dah. Tuhan widah lalu dia hadap masyar dia kata kawan tuan lagi kau tekan pergi elit naik dia pun enggaklah sore dia tak sesak memang pergi cuma dalam keadaan itulah kita lagu mana keadaan kita. Maka apabila sapa di masyar, sapa kita di masyar. Satu padai yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, satu padai yang dak luah yang berwarna putih. Ni apabila siapa di masyar, yang di masyar lagu mana Tuhan sebut? Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffan saffa la yatakallamuna man azina lahur rahman wa qala sawaba. Kita ni apabila siapa di pada masyar, dia pada masyar ni ada golongan ni siapa ni direct lah zuf. Ada golongan siapa di masyar ni direct ke syurga lalu. Sebab tu apabila orang ni sampai daripada masyar yang disebut dalam surah Zumar, Allah Taala menyebut dalam surah Zumar lagu mana? Wa wufiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Saya sebut lagu mana? Apabila dimatikan setiap manusia, setiap orang yang bernafas ni, hak yang ada roh ni, mimma amilat, apa yang dia mereka lakukan, wa huwa a'lamu, mereka lebih mengetahui apa yang dia duk buat dulu. Kita tahu ke apa yang kita duk buat lah ni. Orang ni orang suka semaya, orang ni suka belajar, orang ni suka menipu, orang ni suka curi, dia tahu dah. Lagu mana Tuhan nak ceritanya pada masyar ni, kalau disebut dah di lain dia kata, bangun di pada masyar ni kita kecek ngagu, kita kata Allah kita ni sepeduk 10 hari ya, sepeduk sehari ya di dunia dulu ni. Sebabnya alfasanah mimma ta'udun, sehari akhirat 1000 dunia, 1000 tahun dunia. Apa kita lah ni umur 40, 50, 60. Kita ingat masa kita 10 tahun dulu. Alah, sepuluh marah yang berlaku contoh kita. Cepatnya berapa lama? Ustaz? Baru 40, baru 50. Allah, ingat lagi kita masa umur 12. Semua marah yang benda berlaku. Makna tempoh tu cepat. Kita duduk di akhirat ni, ibarat kalau kita nak riwah mari ke, seolah kata, alah baru sehari. Cerita kita duduk atas dunia lah ni, seolah-olah sehari je. Tak pada pagi tadi, siapa keluar ni, kita ingat tak? Baru ingat. Tu yang tempoh dia. Sebab banding akhirat tu. Pagi tadi bangun, pergi beli nasi orang tina goreng nasi, makan nasi pun. Duduk pergi beli lauk, lepas tu klik, pukul 12 tunggu nyangan sebentar, bam, maya. Lepas tu bawa petang, zuhur, asar, duduk loleh-loleh minum air setengah, ngorit dah. Tu yang masa. Ibarat di akhirat aku tu. Sebab tu kata, wa wufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu ma yaf'alun.
Apabila dimatikan setiap nyawa ni, di dunia lah ni, apa yang mereka buat, wa huwa a'lam, mereka lebih tahu apa yang mereka buat tu. Maka siapa di akhirat lagu mana tersebut? Siapa mula-mula ni? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum wa yatlu 'alaikum ayati rabbikum wa yanzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqan kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Apa tahu ya? Siapa di akhirat? Siapa di pada masa? Ada sepuak ni. Wasiqal ladzina kafaru. Tak payah kecek banyak ni. Buat dia ni jalan straight ya. Sugi. Ada sebut. Berjalan wasiqa di atas apa? Di atas kaki-kaki mereka. Di atas kaki berjalan kaki. Kenyung-kenyung. Alladzina kafaru. Orang-orang kafir. Sesek kafir atas dunia lah ni. Dia kumpul belakang. Tak mana? Kumpulnya di pada mahsyar itu, start tu saya sebut, yajma'u orang yang mula-mulanya, start pada Nabi Adam, siapa kau orang yang ngelah sekali mati. Learning kita umat manusia learning, berapa bilion tahu tak? 7 bilion ni tahun ni. 7 bilion tu tak kira mati-mati COVID lah, berapa lagi tu. 7 bilion seluruh dunia learning. Kita masa ni, tahun 10 tahun lepas berapa dah? 10 tahun, 100 tahun lah depan kalau tak kiamat lagi banyak mana. Semua tu dikumpulkan situ. Bawa ada hak kafir-kafir ni ke? Tu hai raya. Wasiqal ladzi, kemudian berjalanlah set kafir ni. Bojok mana set kafir kena belakang ni. Kita akan sebut malah. Sebab apa? Dak, apabila siapa di pada mahsyar ni adanya manusia ni beberapa lama duduk di pada mahsyar tanpanya bergerak tanpa gapo. Duduk situ. Duduk pakak kumpul. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikatnya. Langit pertama, marinya ganda dia 10 kali ganda daripada ahli mahsyar. Mahsyar ni dia ada manusia sebab pada Nabi Adam sampai ke mati akhir sekali hari kiamat. Habis berapa puluh juta tak tahu. Semua jin-jin. Jin ni bandingnya dia dengan manusia 1000 kita, 1000 dia seorang kita. Sebab dia tak mati hari-hari. Jin ni mati. Kita hari-hari mati. Malaikat ni 100 kali, 1000 kali daripada ramai dengan jin lagi. Apabila siapa situ, dak kata Allah Ta'ala sebutkan ke mana? Yang mana tu kata? Dak dirinya ruh-ruh mereka itu safan dan malaikat bersaf-saf. La yatakallamu. Tak boleh nak kecek apa. Tak boleh nak buat boa, tak boleh nak tanya, tak boleh nak komplain ke apa. Illa man azina rahman, mereka hak Tuhan izin. Nak kecek Tuhan izin. Wakala sawaba, dan dia kecek benda yang benar ya. Tak kecek belawak dah. Tak boleh nak kelong, tak boleh nak tipu, tak boleh lah ni boleh. Boleh nak tipu galik-galik lah ni. Belek-lek nak fitnah orang. Boleh buat nipu gitu. Boleh rajak, boleh ngaku pula. Kahwin tipu ya weh. Boleh. Tak Tuhan kata, tak boleh nak kecek. Sebab tu kan Nabi SAW menyebut, la tazalul qadamal abdi hatta tas'al an arbah. Siapa daripada mahsyar tidak akan bergeraknya kaki-kaki hamba aku sehingga ditanyakan. Ni siapa ya? Siapa ni sore-sore bukan pakat kumpulan. Okey, demo orang kampung mana weh? Kawan orang kata baru. Mari saya kata baru, kita tanya sekali dak. One by one. Sore. Kalau setahun sore, berapa orang Allah kita duduk lama situ. Lamanya kita duduk di pada mahsyar. Nak kecek alih saya kata, la tazalul qadamul abdi, tidak akan bergerak lagi ni. Duk sampai situ, berhenti situ, cokor situ, ngaklanya, ngak panahnya. Nak sebut lagu mananya, orang-orang kafir ni, dah agak mereka sampai temu tekak-tekak. Tanya, apa? Hatta tas'an arba'ah, ditanyakan 4 perkara. Kita sebut lah, kita sama semula pula dah. Yang pertamanya, Tuhan katanya an umrihi fi ma afnah. Yang pertama Tuhan akan tanya kita tentang umur kita. Umur ni masing-masing, ada orang umur 20 tahun mati, ada umur 40, ada umur 100 mati. Ada umur 50, 60, 70, tak kira umur kita. Mananya, Tuhan tanya mana? Start daripada kita akhir balik.
Situ start tanyanya. Apabila akhir balik, siapa kau kita mati? Siapa kau kita mati? Tuhan katanya. So ni. Bukan main cara borong. Okey, masa umur demo, nebelah buat gapo weh? Tak. Satu-satu sosak. Kira-kira ya. So masa jening gapo jening gini yang menjadi saksi lah. Nak al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tas'ajluhum bima kanu yaksibun. Yang mana Allah Ta'ala tutup mulut kita kecek tangan yang menjadi saksi yang kaki. Tangan jadi juru kakak bobel. Mulut tak boleh, mulut menipu kuat. Dia yang kelong kuat. Mulut tangan tak apa tangan dia. Jenis seperti ni lah. Jenis kita mulut ni pasal duk kecek sama. Budak baru pandai kecek. Budak ni dia baru pandai kecek. Dia tak pandai nipu. Kali pesan ni punya orang panggil Assalamualaikum. Masuk ada masuk. Tanya dia pesan. Weh. Adik-adik pergi royak kata abah tak ada. Anak dia pergi gong-gong dia kata Waalaikumsalam. Wacik lah main mana ni cari abahmu lah basuh mana? Oh abah pesan tak ni dia kata dia duduk dalam dia kata tengah royak dia tak ada. Sebab budak ni dia tak pandai. Tak pandai nipu. Mulut kita ni apa kecek sama pandai nipu. Tangan kecek. Maka Allah Ta'ala akan tanya dulu. Ni homo kita. Masa kita duduk atas dunia gapo? Tanya dulu. Tanya gapo. Sore masuk sore. 60 tahun homo buat gapo? Masjid pokaliki. Sedekah duit mu ada. Kita tanya. Yang kedua, anjasadi fima ablah. Tuhan akan tanya seluruh anggota kita. Jangan sebab tu kita tak boleh. Mata Tuhan bui, telinga kita, hidung, mulut, tangan, kaki kita, pak. Semua Tuhan akan tanya belakang. Mata mu buat ke apa? Mata buat goni, tengok Quran, tengok apa. Mata buat tengok drama, buat tengok muka tu, tengok web goni, web pelak macam-macam. Tanya. Telinga koyak sesa ni. Seluruh anggota tangan, okey tangan dulu. Lepas tu mata, pas semua anggota dia akan tanya. Tanya sore. Lepas Allahu Akbar, kita nak duduk mana? Lama masalahnya enggak ada panah kita. Ada. Kemudian Nabi kata, lagu mana? Dan akan tanya an ilmihi. Akan tanya ilmu-ilmu kita adalah ni. Kita ada ilmu hisab, ilmu pekoh, ilmu gapo. Tak boleh belaka ilmu ni. Ilmu nan daripada ilmu bawa kereta ada belaka ilmu tu. Fima amalihi mungama ada dengan ilmu-ilmu mu ada. Kalau semua telah kalau tak ada ilmu beres lah. Ada ilmu amo jahil tak maya ber dak ni amo tak ngaji dulu teh. Tak apalah. An malihi. Tu akan tanya juga yang keempat Nabi kata daripada hartanya min aina tasabahu wa aina anfaqahu. Mu harta ambil mana? Amo boleh saka ya Allah. Masa mu amo mati amo boleh lah. Amo nak yatim. Dua gie, adik-adik amo segi. Wa aina anfaqahu, pa mu ambil harta buat gapo? Amo pun buat makan ke anak yatim, beri kepada orang susah, tanya kawin masa tu ya Allah. Amo beli beras setel lagi bagi. Tak apa. Muak ke apa duit? Oh, amor boleh lah pergi nego, pergi menoreh. Tapi kau pergi buat tiket memang totu. Ambil molek dia, pergi bagi kau jahat tu. Duk pergi buat minum arak, buat judi, ya Allah. Habis itu. Sebab tu kita di akhirat Nabi sebut ngelah. Lagu mana Nabi SAW menyebut. Apabila siapa di akhirat ni, Allah Ta'ala akan berujuh dengan 4 orang Nabi. Tuhan akan berujuh dengan 4 orang Nabi. Yang pertama Allah Ta'ala akan berujuhnya dengan sebagaimana Nabi Ayub. Yang kedua berhujah dengan Nabi Yusuf. Yang tiganya dengan Nabi Sulaiman. Yang keempatnya Nabi Isa. Gapa? Siapa di akhirat? Masa Allah Ta'ala wikecek kita berhujah. Dia kata, ya Allah, hamba masa dunia dulu tak ada lah. Nak pergi semayang masjid tak ada lah. Nak pergi belajar tak ada. Ya Allah, hamba ni orang sesok. Hamba ni orang kali orang, ya Allah. Kerja orang payah nak semayang, ya Allah. Hamba pula tokai Cina. Tak dia lah pak semayang, ya Allah. Kerja pula Singapura. Kerja pula jauh. Pak orang Cina payah nak semayangnya, ya Allah. Klip pula letih. Tak ada nak pergi semayang masjid. Tak ada nak pergi dengar orang duk mengajar, ya Allah. Kita berujar. Dia kata, manusia. Mung jadi kali orang ni, boleh kau setara mung, setara Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni, dijual. Tak? Apabila adik-beradik dia 10 orang ni ambil dia,
Pergi lepas dalam laga. Kamu jumpa dengan orang Mesir bawa tok dalam kereta, dalam rombongan pergi jual Mesir. Jadi hamba. Aziz Mesir. Jadi hamba. Tapi dalam bab jadi hamba ni, Nabi Yusuf ni tak pernah pun mengingkari, tak pernah derhaka pada Allah. Sentiasa taat. Yusuf ayyuhas siddiq, Tuhan sebut. Yusuf ni orang yang siddiq, orang yang yakin, orang yang jujur, orang yang benar dalam bab agama. Sebab tu, Nabi Yakub menangisnya kehilangan Nabi Yusuf ni buat apa? Bukan kata Nabi Yakub ni ayah pada Nabi Yusuf. Sebab ulama kata menangisnya Nabi Yakub, takut-takutnya Yusuf timur di atas agama bukan agama Islam. Menangis. Sampailah satu masa, dak, tu cerita panjang Nabi Yusuf, baca surah Nabi Yusuf tu. Tapi nak royaknya, dak, Nabi Yakub ni boleh celak semula, apabila bawa baju Nabi Yusuf, dia letak atas muka, dia pun celak. Dia tahulah Nabi Yusuf ni Islam. Mung kalau tak ada setara Nabi Yusuf tak sampai kapak jadi kali orang, boleh saya kerja bukan siapa kau gelak ropan ni hamba tu, dijual. Tapi dia ayyuhas siddiq. Ada pula berujah, ya Allah, amo ni ke tak ada amo masa hidup dulu amo tok wakil, amo tok ngulu. Amo Perdana Menteri, amo raja tak ada lah nak ibadat, nak dengar orang mengajar bukan tarah, nak my level dia kata kawet. Amo ni menteri, ya Allah, mana nak pergi dengar tak saya ustaz kapung mengajar, ya Allah. Toleh. Dia berkata, mung pakat tinggi boleh setara Nabi Sulaiman ke? Nabi Sulaiman ni adalah kerajaan yang Allah Ta'ala bagi. Dia ada 4 kerajaan yang mananya yang menguasai dia. Yang pertama Nabi Sulaiman, yang kedua Zulkarnain yang daripada Islam, 2 orang daripada kafir, Namrud dan Buzid Nezar. Tu 4 orang ni. Nabi Sulaiman ni Allah Ta'ala beri kerajaan yang besar. Manusia, rakyat dia, jin jadi koli kerja dia, boruh dia, semut jadi rakyat dia, burungnya jadinya pengitik, angin jadi kenderaan, semua duduk wah penguasanya Nabi Sulaiman belaka. Suka jin Iblis, jin Gabam duduk wah dia belaka. Tapi walaupun dia kerajaan yang besar, dia tak penuh, dia ada kerja. Dia tidak kata makan gaji dengan dia jadi raja tu. Kerja Nabi Sulaiman ni, dia ada sekedar dalam negeri Palestin tu, buka kedai kulit, dia upah orang. Dia makan dengan hasil tu. Tu Nabi Sulaiman. Tapi dia tak penuh lala pun kepada aku. Dia ni kerajaan. Boleh setara tu. Allah bakal kepatuk ngulu kapung yang nak kata semaya bedoh. Oh, kapak kau jadi tok wakil bahagian gedung, bahagian parlimen, negeri, bukan seluruh dunia. Jadi dari Malaysia, Indonesia, apa Allah, nak kata semaya bedoh. Tak ada dah mu di. Oh, boleh setara Nabi Sulaiman. Tu Tuhan sebut. Mari pula ya Allah. Amo ni tak boleh tak ada nak buat itu, hamba sakit ya Allah, macam mana ni lagi 4 serangkai kena. Nabi kata mu sakit boleh setara Nabi Ayub ke? Nabi Ayub ni 18 bulan, 18 tahun sakit. Semua sakit kulit sabar katanya, sakit berat tak berat ni orang lari kili-kali dia tak masuk dekat belakang. Bini dia pun siapa lari. Tapi tak pernah pun kau sehari kau kuat ibadat, kau sehari kau ingat Allah Ta'ala, tak pernah satu saat Nabi Ayub dia melalaikan daripada Allah Ta'ala. Kau kasih, kau lama, kau ibadat, kau badat. Boleh kamu sakit. Tika musgar itu mudah gigi. Kau masjid pun. Tika orang duk ajak. Orang tabligh kita pergi rumah. Assalamualaikum. Kita semaya masjid. Malam ni kita ada bayar weh. Lari mu ni masa segar. Orang sakit ni kau buat alasan. Sakit bukan tak pada beranak pun. Sakit ni pun mu tak jaga makan je. Sebabnya 60 baru kena kecil manis mu tu. Ni masa 40 tak gigi juga. Ujuh. Kalau ujuh pula kata hamba ni orang sesak, ya Allah, tak ada lah, tak ada duit, anak ramah. Mu sesak mu, miskin mu boleh setara Nabi Isa. Nabi Isa ni dah lah duduk dengan mak ni pun orang pera, mak ni Nabi Zakaria pera, kafalah Zakaria. Tu sebut Nabi Zakaria hok duk jaga. Duduk dalam makan lah, dia duk jaga. Dia terkepok boleh Allah Ta'ala suruh malaikat Jibril tiupnya Nabi Isa nya, rohnya masuk boleh boleh pula. Tak ada gambar satu duk ngamuk orang pera. Nabi Isa ni orang kata ada benda yang dia bawa. Yang pertama dia bawa cetong, yang kedua sisir, yang tiga bata. Tu yang harta dia. Tapi satu hari dia lepas belakang. Apa dia tengok sisir bawa gapo tangan tu hawidah ni sisir ni, jari ni.
Cetong tu hari dah ni dengan tapak tangan buat main apa? Batal tu hari lengah dah. Tak ada apa satu. Berjalan tapi tak pernah pun engkar, tak pernah pun melala daripada Allah. Boleh sangat Nabi Isa kau. Rumah sereduk nak kata pun boleh. Batu kawit lagi, batu tuk ngulu lagi ke apa senang. Sesak apa munyo. Tak boleh nak dia ibadat kau. Tu pak benda tu kita kalau boleh berujah depan Tuhan sikit lagi di akhirat beres. Agak Tuhan kata, oh ya Allah, mu lebih mudah Allah lah. Tu yang kita sebut. Lagu mana dah siapa di hari akhirat ni? La yatakallamu la illa man azila lahur rahman wa qala sawaba. Tuhan duk siapa sana, orang tak boleh nak kecek duk cokok ni. Lah ni kita kawal lela ni boleh kerja lagi mari lagi. Di akhirat tak boleh terus. Cacat tokoh nak kecek pun tak boleh. Pas kita nak claim Tuhan ke? Manil mulkil yaum. Tahu, hey, siapa kok raja hari ni? Lillahi wahidul qahar. Bagi Allah yang maha perkasa. Itu daripada masyar. Tak? Itulah mudah-mudahan. Tak? Kita ambil dulu sebagai panduan kita. InsyaAllah lah kita akan sambung pula malam esok ke bila ke. Lagu mananya perjalanan kita di akhirat. Daripada masyar ni lepas yang paling dahsyat kita. Beribu-ribu tahun yang kita akan duduk sini. Itu yang kita akan jumpa benda yang paling berat. Kau berat ni sebab tu kehidupan kita. Nabi sebut dah wa ma ba'dal maut illa mustaqtamin. Tidak ada lepas pada mati ni benda kau berat dah. Berat. Kita masa alir ruh dulu kita tak ingat pun, tak ingat gapo kita masa alir ruh dulu. Kemudian masa masuk dalam alam rahim mak kita tak rasa berat dah. Maka orang tanggung, tapi apabila topik di dunia lah ni rasa berat sikit. Kena buat kerja, kena gapo berat, rasa payah sikit lah ni. Bandingnya di dalam kubur, tak ada nak panggil. Bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kesal kehidupan payah sikit mengadap atas dunia enggak sabar sebentar. Payah apa kak? Bukan lama pun. Habis-habis sakit mati. Tapi wal akhiratu khairun. Di akhirat ni khair lebih baik lagi. Banyak lagi Tuhan nak bagi kita. Wa abqa, pulak kekal pulak. Masuk syurga, kekal tak tahu apa dah. Itulah kita ambil sekadar untuk malam ni dulu. Dan mudah-mudahan sebagai panduan untuk kita, sebagai amalan soleh kita, dalam musim-musimnya kita nak pergi masjid pun tak boleh. Mudah Allah Ta'ala akan terima amalan kita ni dicatat dengan amalan yang soleh. InsyaAllah kita akan sambung semula. Lagu mana kedudukan kita ni apabila sampai daripada masyarakat. Duduk lagu mana kita. Kita ni duduk kumpulan mana. Kita kena tahu tu. Lah ni kita duduk di atas kumpulan mana. Kalau duduk atas dunia lah ni, di akhirat ni kita duduk kumpulan mana. Yang kita akan sebut kumpulan-kumpulan ni. Dengan hisabnya ni mauqif ni. Ni muka berat kita. Mauqif hisab, mauqif mizan, kita akan ada 2 3 4 lagi. Sirat dan syurga ataupun neraka. Tidak kalau kita dah sebut-sebut tak ada kak. Cari sendirilah. Itulah dengan saudara maaf belakalah. Kalau adanya sikit banyak kesilapan dah, minta maaf banyak. Dan kita sama-samalah doa daripada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala cepat-cepatlah mengangkat wabak, mengangkat bala ni. Dan mudah-mudahan kita dapat ni pun rasa tak ada dah nak sembahyang tarawih di masjid. Pakat buat rumah lah, jangan tinggal. Okay? InsyaAllah dah kita buat usaha setara mana kita buat. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Apabila kita berazam ni, kita wakal Tuhan. Tuhan belakang. Kita nak buat. Ya Tuhan itu belakang. Dah sudah hidup dah. Terima kasih banyak pada saudara kita. Boleh share ke mana tak apalah. Dengan sudahi wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.